Hukum yang ke-9, walaupun dibenarkan berkahwin dan dibenarkan bercerai, bukan semua wanita boleh dikahwini. Ada sebahagian wanita tidak boleh dikahwini. Itu orang yang akan disebut dalam ayat yang kita nak baca ni, orang yang tidak boleh dikahwini. Cerai nikah ni boleh, tapi orang tertentu sajalah. Cuma orang yang boleh dikahwini begitu sekali ramai. Orang yang tidak boleh dikahwini itu sikit, maka Allah Ta'ala sebut orang sikit. Kalau orang tak boleh menikah sedikit, maka Allah sebut orang sikit. Lain pada itu boleh lah. Di sini Allah Ta'ala sebut wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Kamu tidak boleh mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah kamu. Ini mukti. Kamu tidak boleh mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah kamu. Illa ma qad salaf, melainkan zaman jahiliyah dulu. Itu zaman itu dah berlalu. Innahu kana fahishatan wa maqta. Sesungguhnya mengawini mak tiri ini suatu kesalahan yang buruk di segi akal dan dosa yang sangat besar di segi syariat. Buruk yang satu kesalahan yang sangat memalukan di segi akal, pemaksa yang sangat dikutuk di segi masyarakat, dan wasa asabila, dan sangat buruk di segi syariat. Kemudian Allah Ta'ala beritahu orang-orang yang diharamkan kahwin dengan sebab keturunan. Orang yang diharamkan kahwin dengan sebab keturunan. Wanita yang diharamkan kahwin dengan sebab keturunan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu kahwin ibu kamu hingga ke atas, mak pada ibu kita. Wa banatukum, dan anak-anak kamu daripada anak kita hingga cucu kita ke bawah, anak perempuan. Wa akhawatukum, dan adik-adik perempuan kamu, semua jenis adik-adik perempuan. Wa ammatukum, dan juga mak saudara disebut daripada pihak ayah. Wa khalatukum, mak saudara daripada pihak mak, daripada pihak ibu. Wa banatul akhi, anak saudara adik-adik laki-laki, anak saudara perempuan daripada adik-adik laki-laki. Wa banatul ukhti, anak saudara perempuan daripada adik-adik perempuan. Dan wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang pernah menyusukan kamu selama sebanyak 5 kali menyusu dengan keadaan kenyang. Dan wa akhawatukum, adik-adik perempuan yang menyusu dengan satu ibu. Adik-adik perempuan yang menyusu dengan satu ibu. Wa ummahatu nisaikum, mertua-mertua kamu, mana ibu bagi isteri kamu. Wa rabaibukum, dan anak-anak isteri kamu, anak-anak tiri kamu. Allati fi hujurikum, yang biasanya di dalam peliharaan kamu. Rabai mana anak-anak tiri, anak-anak tiri kamu yang biasanya di bawah penjagaan kamu. Anak tiri ini pun min nisaikum allati dakhaltu bihin, anak-anak tiri di kalangan isteri yang kamu bersetubuh dengan mereka. Tapi kalau anak tiri, isteri yang kita hanya kahwini di segi akad, tidak pernah bersetubuh, kita boleh kahwin. Itu beza dia. Jadi anak tiri, tapi isteri kita tu kita tak ada setubuh, dia akad saja nikah dengan dia, lepas tu cerai. Anak tiri dia tu boleh, anak tiri kita itu boleh. Mana anak isteri kita yang kita hanya melakukan hubungan perkahwinan di segi akad sahaja. Tapi apabila kita telah bersetubuh dengan dia, maka anak-anak isteri kita yang perempuan itu, yang merupakan anak tiri itu, tidak boleh. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, maka sekiranya kamu tidak bersetubuh dengan isteri kamu, maka anak-anak perempuan mereka itu fala junaha alaikum, tidak berdosa kepada kamu kahwin. Wa halailu abnaikum, menantu-menantu perempuan kamu, mana menantu-menantu perempuan daripada anak laki-laki kamu. Alladzina min aslabikum, itu anak laki-laki kandung, tidak anak angkat. Anak laki-laki kandung kamu, menantu perempuan itu tidak boleh kamu. Dan wa antajma'u bainal ukhtain, himpun sekaligus adik-beradik perempuan, sama ada adik-beradik seketurunan atau adik-beradik sesusu, ataupun adik-beradik dengan mak saudara dia.
perempuan itu dengan mak saudara dia. Tak. Dan apa saja hubungan-hubungan lain yang dikira rapat dengan perempuan itu atas rasa paling rapat. Mana satu perempuan dengan mak saudara dia tak boleh. Sama juga satu dengan perempuan dengan adik-beradik dia. Sama ada adik-beradik sini, adik-beradik sesusu dengan adik-beradik senasab. Tidak boleh himpun sekali. Illa ma qad salah, mereka zaman jahiliah dulu. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah mengampuni lagi Maha mengasihani. Dan juga tidak boleh kahwin isteri orang. Wal muhsanatu minan nisa. Isteri-isteri orang yang telah berkahwin dengan suami mereka. Illa ma malakat aymanukum, mereka hamba saya milik orang lain. Mereka hamba saya milik orang lain yang dia memberi keizinan untuk kahwin. Hamba saya ni memang milik orang lain. Yang kita nak kahwin tu memang milik orang lain, milik tuan dia atau lain, dibenarkan. Kitab Allah alaikum, ini ketetapan daripada Allah Ta'ala. Inilah golongan-golongan wanita yang tidak boleh dikahwini. Sikit banyak ni ya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan kepada kamu perempuan-perempuan lain pada ini. Dihalalkan kepada kamu perempuan-perempuan lain selain pada apa yang disebutkan ini, iaitu antabtahu bi amwalikum, dengan cara kamu kahwini dengan beri belanja mahar. Antabtahu bi amwalikum, dengan cara kamu kahwini dengan beri belanja mahar. Hal keadaan muhsinin, hal keadaan kamu ingin jaga maruah. Beri mahar ni pun bukan bentuk pelacur. Beri mahar atas dasar jaga maruah, untuk jadikan isteri berkekalan. Ghairu musafihin, tidak dengan cara ingin jadi perempuan si pandai. Tak, beri duit atas dasar perempuan si pandai boleh jadi. Muhsinin ini atas dasar perkahwinan. Ia ada dua kemungkinan. Guna harta beri kepada isteri sebagai mahar, sebagai muhsinin, untuk jadikan kita ni suami, dia isteri sampai bila-bila, dan ada pada tu sakar sebagainya. So lagi beri duit kepada satu orang pasangan hidup kita yang merupakan perempuan sepandai dengan tidak ada akad nikah. Itu dia panggil musafih. Ghairu musafihin, tidak berjuang untuk menjadikan perempuan itu setelah diberi bayaran sebagai perempuan sepandai sahaja, tidak ada akad nikah. Orang tengok kalau kira zahir macam suami isteri, bayar bulannya, bagi nafkah, tapi kahwin tak. Seperti mana terjadi pada golongan yang bukan Islam lah. Duduk dengan keadaan tidak kahwin itu sebagai perempuan sepandai itu, anak tu begitu sekali amal, tidak kahwin, tidak boleh. Walaupun apa bentuk bayar duit juga, boleh-boleh beri banyak ni, ataupun beri banyak ni, beri kereta, kau beri rumah, kau beri apa. Tapi bukan muhsini, bukan atas dasar tujuan perkahwinan, bahkan musafihin, untuk jadikan dia sebagai isteri ataupun sebagai perempuan sepandai, mana tidak ada akad perkahwinan. Famastamta'tum bihi minhunna, apa saja kenikmatan yang kamu perolehi hasil pada persetubuhan dengan mereka itu, fa'atuhunna ujurahum, wajib kamu beri kepada mereka mahar mereka, fardhatan yang merupakan ketetapan daripada Allah Taala. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fardhah, dan tidak ada kesalahan kata kamu pada mahar yang kamu saling meredai untuk diguna pakai selepas ditetapkan sekian-sekian. Maknanya kalaulah dia kata aku kahwin dengan satu orang tu dengan menyebut mahar dalam perkahwinan 10,000, tapi dia beri dulu 5,000, lepas tu 5,000 lagi dimaafkan oleh isteri, tak perlu berilah 5,000 lagi, tak apa. Sebab itu kena dia. Jadi tidak ada kesalahan kata kamu pada mahar yang saling berlaku persetujuan, rela merelakan. Tapi setelah ditetapkan jumlah sekian-sekian, dia ada dua. Tadi kita baca, kita beri habis dah 10,000, lepas tu dia nak balik kita untuk kita guna gambar modal berniaga, orang makan minum tu. Tuhan ni dah beri separuh, separuh lagi tidak beri lagi, boleh dimaafkan. Itu atas budi bicara isteri. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hukum yang ke-13, kahwin dengan hamba. Sebab kahwin dengan orang merdeka ni maha dasar, tanggungjawab pun lebih lagi. Kahwin dengan hamba ni maha murah, tanggungjawab kurang.
nak kahwin tapi tak ada duit, nak jaga tak boleh, maka diberi kelonggaran bagi orang yang tidak mampu berkahwin dengan wanita merdeka kerana banyak benda yang membebankan dia dibenarkan kahwin dengan hamba sahaya kerana kurangnya mahar dan bebannya tanggungjawab pun sikit. Sini hukum, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanat, dan siapa di antara laki-laki yang tidak mampu, tidak ada kemampuan belanja untuk mereka mengahwini perempuan yang merdeka. Muhsanat sini perempuan merdeka lagi mukmin, maka falyankih mimma malakat, sini muqaddam, falyankih, maka bolehlah dia mengawinkan, boleh mengawini ma malakat aimanukum, mimma malakat aimanukum, daripada perempuan-perempuan hamba, perempuan-perempuan hamba kamu, min fatayatikumul mu'minat, daripada perempuan yang masih lagi daripada perempuan hamba yang mukmin, yang tidak kafir. Maknanya dia tak ada modal, tidak ada kemampuan untuk kahwin dengan perempuan merdeka, barulah dibenarkan berkahwin dengan hamba. Dan hamba pula min fatayatikumul mu'minat, daripada hamba yang mukmin. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui tentang iman kamu. Ba'dukum min ba'di, sebahagian kamu yang beriman ni dikira sebagai yang lain. Walaupun perbezaan hamba dengan merdeka, tapi iman hanya sama. Iman tak kira orang merdeka, tak kira hamba, sama saja, maka dibenarkan perkahwinan. Fankihuhunna, maka kamu boleh berkahwin dengan hamba, tapi biidni ahlihinna, dengan ada persetujuan daripada tuan hamba tu. Ahlihin mana? Tuan hamba. Lepas tu duit mahar bagi pada tuan dia, bukan bagi pada perempuan. Ini undang-undang dia. Orang merdeka duit mahar bagi kepada perempuan, tapi hamba sahaya duit mahar bagi pada tuan. Sebab hamba ni separuh manusia, separuh lagi terikat dengan tuan. Jadi wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, hendaklah kamu beri mahar mereka itu kepada tuan mereka itu dengan ma'ruf, dengan cukup, seperti mana disebut. Ini pun perempuan itu jenis perempuan yang muhsanatin, yang ingin memelihara diri daripada zina. Biasalah perempuan yang ingin berkahwin ni orang nak jaga diri daripada zina. Ghaira musafihatin, bukan jenis perempuan yang perempuan pelacur, bukan jenis perempuan pelacur yang ingin ramai lelaki. Lepas orang ni asal bayar duit dia. Wala muttakhidati akhdani, bukan jenis perempuan yang ingin ada suami, bukan perempuan yang ingin laki-laki tertentu, laki-laki sifat dia. Tidak juga. Dia dua kemungkinan. Tidak kahwin ni sama ada pelacur, itu musafihat, atau laki-laki sifat dia suka kot. Laki-laki ada perempuan sifat laki-laki perempuan yang ada laki-laki sifat seorang tu je dia nak, tapi tak nikah, duduk sekali kot. Mana perempuan yang berada, yang ada duit, nak dengan suami, dengan laki-laki, tapi tanpa perkahwinan. Dia panggil muttakhidati akhdam. Jadi perempuan seperti ini, iaitu jenis yang tidak ingin mengambil lelaki si pandai. Lelaki tetap sebagai orang yang dia akan guna untuk melepaskan nafsu. Tidak ramah. Kalau ramah dia panggil pelacur, kalau tidak ramah dia panggil lelaki si pandai. Fa idza usinna, maka apabila mereka telah berkahwin dan telah melakukan persetubuhan, fa in ataina bi fahishatin, sekiranya perempuan hamba sahaya ini melakukan dosa besar, itu berzina, fa alaihin narisu ma 'alal muhsanati min al-'adab, maka ke atas hamba-hamba ini separuh daripada undang-undang hukumnya kepada perempuan merdeka. Ke atas hamba-hamba ini separuh hukumnya yang ditetapkan kepada perempuan yang merdeka. Kalaulah kata dia tidak pernah lagi kahwin, Nabi berzina, perempuan merdeka 100 watai, hamba kena 50 watai minal azab, daripada denda dan ikut seksa. Zalika, dibenarkan berkahwin dengan hamba ni liman khasyal anata, ni khusus bagi orang yang takut melakukan perzinaan. Ini pun bagi orang yang takut berlaku perzinaan. Sebab apa? Sebab tidak digalakkan.
Wa antasbiru khairul lakum. Oleh kerana itu, sabarlah kamu, tunggu belanja dan kahwin dengan mereka itu lebih baik. Jadi tidak gopoh kahwin dengan hamba ni itu lebih baik. Jadi diberi kebenaran kahwin dengan hamba sahaya ni pun dengan sebab khasial anak, takut berzina. Jadi wa antasbiru, jika kamu boleh sabar dengan cara puasa dan cari belanja, itu lebih baik untuk kamu. Karena apabila ada belanja dan bila ada kerja, boleh kahwin dengan wanita mereka itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Kenapa lebih baik? Karena apabila kahwin sama mereka, anak merdeka. Kalau tidak, anak akan jadi milik tuan. Allah Ta'ala beritahu, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Ta'ala ingin memberi penjelasan kepada kamu sejelas-jelasnya undang-undang syariat dia dalam kehidupan keluarga. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dan ingin memberi kepada kamu tunjuk ajar cara-cara orang berjaya sebelum kamu, cara-cara hidup orang berjaya sebelum kamu. Dan wa yatuba alaikum. Dan Allah Ta'ala ingin menerima taubat kamu sekiranya kamu melakukan kesilapan apabila tahu jalan yang sebenar begini. Wallahu alimul hakim. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Ta'ala ingin menerima taubat kamu dengan cara kamu ikut syariat dengan rahmatnya. Tapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat, manakala orang-orang yang ingin mengikut hawa nafsu, mereka itu ingin antamilu, kamu berpaling jauh daripada agama syariat Tuhan ini, mainan azimah. Nah, berpaling jauh daripada arahan dan tunjuk ajaran syariat. Jadi syariat Tuhan ni dimudahkan supaya kalau berlaku kesilapan, Allah Ta'ala akan taubat, Allah Ta'ala akan terima taubat. Tapi kalau kamu ikut bukan syariat Tuhan, maka kamu akan pergi jauh daripada syariat Tuhan dan tidak mungkin kamu bertaubat. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah adakan undang-undang ini untuk meringankan kepada kamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia itu diciptakan keadaan lemah, tidak mampu untuk menguruskan kehidupan dia kalau tidak diadakan syariat dan peraturan hidup. Hukum yang ke-14, harta benda, mengenai pengurusan harta benda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang telah beriman, jangan kamu uruskan harta kamu sesama kamu dengan cara salah, tidak menepati syariat. Sini makan, sini maknanya urus. Tidak boleh kamu urus termasuk makan minum. Harta kamu sesama kamu dengan cara batil, dengan cara tidak menepati syariat. Illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Melainkan urusan harta benda dengan cara perniagaan. Melainkan harta benda diperolehi dengan cara perniagaan. Nah, maka perniagaan adalah satu cara yang dibenarkan. Dan perniagaan ini pun bersyarat an taradhi minkum. Nah, suka sama suka, setuju mempersetujui. Di atas suka sama suka ni lah kena ada akad dan juga ijab kabul. Mana satu orang tu dia tengok barang ni dengan duit dia ni dia boleh tukar. Nah, barang ni kata harga 100, duit dia ada 100. Maka apabila dia suruh dia boleh tukar dengan duit dia dengan barang, maka berlakulah pertukaran dengan akad ijab kabul. Begitu juga tuan barang ni dia bersetuju dengan harga 100. Nah, dia suruh boleh lepas ke barang dia apabila ada orang boleh bayar 100. Sebab itulah jual beli ni satu perkara yang mana pihak pembeli puas hati dengan barang ambil dan pihak penjual puas hati dengan duit dapat. Jadi apabila ada setuju-setuju, tukar barang, tidak curilah duit dia. Mana ambil duit atas dasar dia puas hati kerana dia hala barang, dan tidak bermakna curi juga barang. Kenapa? Dia telah hala duit dia terlebih dahulu untuk ambil barang. Kalau tidak ada jual beli, dia akan curi. Maknanya gini, orang ni tak barang rumah dia pergi curi. Kalau barang dia tak ada, dia tahu dia tercuri, dia pergi curi pula barang itu, duit orang itu dalam rumah dia. Dengan tidak ada jual beli, maka barang dia curi je, curi mencuri. Barang tu semua orang, si A ada barang dia, si B dia ambil, terus buat lagi. Si B tahu, nah, barang si A, si B ambil hari rumah dia. Si A tahu barang ni si B ambil, dia pun masuk rumah itu ambil duit dia. Kalau kira macam jual beli no? Barang ni pergi situ, duit ni mai sini, tapi tidak ada akad syariat.
Kalau kita tukar sama-sama curi. Kalau tukar sama-sama curi ini dosa. Sebab tidak ada taradin dan tijarah. Tidak ada perjualan dan ijab kabul. Tukar barang kalau kira sama juga dah. Kalau dia ambil barang kita ni harga 100, masuk oleh rumah dia senyap, seluk oleh wakil ambil 100 balik. Ada dah kata banyak ni ambil. Jadi kira curi hanya juga kira curi. Sebab tidak ada tijarah dan tidak ada taradin, semasuk akal. Jadi Allah aturkan cara-cara setiap orang manusia ni, dia tidak kata ada belakang barang. Dan orang yang ada belakang duit tu tidak boleh duduk dengan duit saja. Semua orang tu dia ada barang separuh, ada duit separuh. Kalau bahagian orang ada beras ni, dia ada duit separuh. Tapi dia nak makan beras, bukan makan beras saja, dia makan sekali dengan ikan. Kalau ada ikan ni, dia ada ikan separuh, duit separuh. Jadi dia nak guna nasi dengan lauk, maka tu yang beras akan cari ikan, tu ikan akan cari beras. Jadi berlakulah pertukaran ketiga tu dengan cara tijarah. Mana ingin menyempurnakan kepala masing-masing dengan cara pertukaran dan akad, maka jadilah perniagaan. Ini cara yang diluluskan dalam syariat. Jadi melakukan dengan cara perniagaan yang hasil persetujuan satu sama lain dengan bentuk akad. Mana aku jual, aku beli. Mana jual beli cukup dah. Jual beli, mana itu melafazkan lafaz puas hati. Kalau senyap boleh jadi tak puas hati. Maksudnya kami kita beli, hak jual tak jawab. Mana boleh jadi tak puas hati? Tidak boleh. Kena ada lafaz supaya menandakan dia puas hati. Dia boleh sebut kata saya jual, saya lulus, saya jual, saya puas hati, saya jual dengan kata duit banyak ni. Jadi lafaz jual beli ni satu lafaz untuk membuktikan dia ni bersetuju dan tidak ambil ada rasa pemerasan. Wala taqtulu anfusakum. Biasanya perniagaan adalah perkara yang menyebabkan bantu-membantu satu sama lain, saling bantu-membantu. Pada ketika tertentu sebenarnya jual beli ni bantu-membantu. Tapi kalau tidak ada cara syariat, mereka akan curi-mencuri. Kalau tak ikut tertib syariat, mereka akan jadi ada rapah-merapah. Jadi harta ni walaupun kita nampak begitu, tapi apabila orang cari dengan susah payah, dia akan mempertahankan. Dan dia akan cari jika orang ambil dengan cara kezaliman membawa kepada bunuh. Membawa kepada bunuh. Harta ni apabila dicari dengan susah payah, apabila orang ambil, satu orang pun tidak akan reda. Tidak semudah dengan barang-barang yang diberi percuma. Maka bila dia cari, berlaku perbuatan dan berlaku pembunuhan. Jadi Allah kata wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu saling membunuh sesama kamu. Bunuh diri kamu ni, bunuh saudara seagama kamu setelah berdengki ataupun marah-marah dari rasa dizalimi dengan sebab harta benda. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Taala Maha mengasihi akan kamu semua. Lalu disyariatkan kepada kamu untuk hubungan satu sama lain di antara manusia dengan manusia lain, adakah syariat jual beli dan sebagainya. Wa man yaf'al dzalika 'udwana, siapa yang membunuh atau merampas harta orang secara zalim dan permusuhan, fasawfa nuslihi nara, kami akan humbakan dia ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, Allah Taala baginya mudah saja untuk melakukan sedemikian tindakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna lima tuhibbu wa tarda wa ja'ala rahmatan wa رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Bagi siapa?
Dia campur-campur jadi 15 tak? Campur-campur jadi 15 tak? Bila kita semua kata kau. Anak pertama tu masa ngaji. Masa ngaji. Kalau dalam dalam itu jadi ya apa? Allah dia tu ayat tadi tu 15. Allah dia memang 15. Aku kira anak-anak cek mula. Asal dia jadi 15. Tahun ni itu 10 ribu lagi tapi masuk dulu lah. Cuma cara budaya dia. Tapi kalau kita pergi maksud dia suka betul. Mana dia? Jangan bagi lagi sendiri apa. Dah tunggu pencet.